Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sambungan kita pada pagi ini muka surat 118 pada teknik yang ke-10 untuk peringkat pertengahan di bawah tajuk menjaga disiplin dalam menerima riwayat Israiliyat. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala mendatangkan ayat-ayat berkaitan dengan kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu ni terbahagi kepada beberapa kategori. Pertama ialah kisah para nabi dan rasul. Yang kedua ialah kisah orang-orang saleh yang bukan daripada kalangan nabi dan rasul. Yang ketiga ialah kisah orang-orang yang sombong engkar daripada kalangan penentang dakwah nabi dan rasul. Jadi itu 3 kategori umum kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kesemua kisah-kisah ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada satu ayat nak menunjukkan kedudukan kisah ni ada manfaat yang besar untuk pembacanya, iaitu ayat yang ketiga dalam surah Yusuf, bila mana Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaik hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami kisahkan, ceritakan kepada kamu sebaik-baik cerita-cerita yang kami wahyukan kepada kamu, iaitu Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kerana sebelumnya kamu termasuk daripada orang yang lalai. Walaupun ayat yang ketiga surah Yusuf ni sebahagian pandangan melihat ayat ni ditujukan kepada cerita Nabi Yusuf sahaja. Maknanya kalau kita tidak melihat kesan, cerita, implikasi yang ada dalam surah Yusuf, maka berdasarkan ayat tu Tuhan sebut la minal ghafilin, pasti mereka berada dalam kelalaian. Tapi kaedah yang digunakan oleh para ulama' ialah al-ibratu bi'umumil lafaz. Manfaat satu-satu ayat tu dilihat kepada keumumannya sahaja, la bi khususis sabab, bukan mengkhususkan sebab tertentu selama mana ianya tidak ada pengkhususan yang jelas. Sebab ayat tu ialah ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, dan Tuhan pun sebut ahsanal qasas. Qasas tu datang dengan bentuk jamak, maknanya bukan satu cerita tapi banyak cerita, menunjukkan semua cerita dalam Al-Quran ialah termasuk cerita-cerita yang terbaik untuk sentiasa didengari, untuk sentiasa diambil manfaat padanya.
Dan implikasi kesan kalau kita tidak mengambil tahu tentang cerita Al-Quran, kita akan jadi orang yang lalai. Bila mana satu orang tu dia lalai, dia akan jauh daripada peringatan, hatinya payah untuk menerima wahyu, dan akhirnya yang paling besar sekali, dia termasuk daripada mereka yang mengulangi sejarah orang-orang yang tidak baik. Itu sebab antara kesan cerita-cerita dalam Al-Quran ni, dia mention juga cerita-cerita orang-orang yang tak elok, supaya tidak mengulangi ketidakelokan yang ada pada orang dulu tu berulang sekali lagi. Cumanya bila mana kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, kebanyakan kisah-kisah ini juga ada dalam kitab-kitab terdahulu, khususnya kitab-kitab yang diimani oleh Bani Israel, yang diterima oleh Bani Israel. Taurat, Zabur dan Injil ni pun ada cerita-cerita yang berkesinambungan sampai ke dalam Al-Quran. Cuma mungkin cerita-cerita dalam Taurat, Zabur dan Injil ni dia tak sempurna. Antaranya ialah cerita Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda, dia tak sempurna dalam kitab-kitab terdahulu. Sebahagian pandangan menyebutkan dia habis sampai takat tidur dalam gua. Tidur lama mana pun tak tahu. Dia habis takat tu saja. Sebab itulah ahli kitab dia orang datang dan dia orang beri kepada orang-orang musyrikin Mekah ni untuk tanya pada Nabi Muhammad cerita yang komplit kalau dia benar seorang rasul akhir zaman. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan pada kita suratul Kahfi, diwahyukan pada Nabi. Dalam surah Kahfi itu disempurnakan sampailah kepada mati 7 orang pemuda tu, dan apa yang terjadi selepas kematiannya disempurnakan. Jadi bila mana ada sahaja cerita dalam kitab terdahulu dengan cerita yang dalam Quran, sudah pasti ianya akan terdedah dengan tokoh tambah daripada ahli kitab, khususnya yang tak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut antara jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab ini ialah mereka melakukan penambahan ataupun pengurangan daripada huraian cerita. Buktinya ialah pada suratul Baqarah ayat yang ke-79, bila mana Allah Ta'ala sebut fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, celakalah kepada mereka yang telah menulis kitab ini dengan tangan mereka. Menulis kitab tu dengan makna menulis huraian, syarahan. Thumma yaquluna hadza min indillah. Selesai dia syarahkan kitab tu, dia pun menyandarkan syarahan tu kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia cuba mengelabui, mengelirukan masyarakat pada waktu itu daripada kalangan Bani Israel yang kategori bawahan. Diorang dakwa, ahli kitab ni diorang dakwa ini daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa buat dakwaan tu? Liyashtaru bihi thamanan qalila, kerana ingin membeli sesuatu yang murah harganya, iaitu dunia. Allah Ta'ala sifatkan dunia ni dengan thamanan qalila, benda yang boleh beli dengan murah. Thamanan qalila ni maksudnya jual lambak je, orang lelong. Dia bukan benda yang ada nilai sangat. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Ulang sekali lagi ayat 79 surah Baqarah, celakalah terhadap apa yang telah mereka tulis. Mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celaka jugalah apa yang telah mereka lakukan atau usahakan. Ini bukti Allah Ta'ala dedahkan jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab. Ahli kitab ni ialah cendekiawan, cerdik pandai daripada kalangan Bani Israel, yang mana mereka ni merasakan perlu untuk buat penambahan cerita. Kenapa dia buat penambahan cerita? Sebab untuk menyelamatkan mereka daripada dilihat sebagai kelompok yang sama rata dengan orang biasa. Tu antara sebabnya. Bila mana dia buat penambahan cerita tu, kebiasaannya penambahan cerita tu akan eksklusifkan kelompok dia sahaja. Sama ada dia eksklusifkan sama-sama cendekiawan ataupun dia eksklusifkan bangsa dia sahaja. Sebab ada rasa tak suka, tak seronok berkongsi nikmat, kelebihan, fadilat kepada orang-orang lain. Ini ialah perangai yang memang ada kepada ahli kitab,
khususnya Bani Israel. Jadi riwayat-riwayat mereka ini akan dilakukan elaboration yang panjang kadang-kadang, ataupun pemotongan daripada cerita tu sekiranya riwayat yang asal, yang asli, cerita asal, cerita asli dia ada unsur menemplak kepada Bani Israel tu. Maknanya dia kena balik, maka dia akan buang cerita tu. Jadi para ulama' mengkategorikan cerita-cerita ini sebagai Israiliyat, dan ianya sangat banyak bertebaran dalam kitab-kitab riwayat, kitab-kitab sejarah ke, termasuk kitab-kitab tafsir induk. Bukan tafsir-tafsir yang cabang, yang sekunda ni, bukan, tapi tafsir induk. Antaranya ialah tafsir At-Tabari. Selain pada tu, tafsir Ibn Kathir pun ada, dan tafsir-tafsir lain, Qurtubi, apa sajalah, ni kira tafsir-tafsir induk. Ulama'-ulama' ni, Imam Tabari, Imam Ibn Kathir, Imam Qurtubi, Al-Baghawi, siapa-siapa sajalah daripada kalangan tokoh-tokoh ulama' ni, mereka memasukkan cerita Israiliyat dengan niat untuk menunjukkan inilah jenayah yang mereka lakukan. Cumanya pembaca-pembaca riwayat di akhir zaman kita ni lah akhirnya tidak mengetahui apa maksud sebenar daripada penulis. Lalu dia baca dengan kefahaman, dengan rasa penulis tu bersetuju dengan benda tu. Antaranya kalau kita tengok tafsir At-Tabari lah yang paling banyak disalah fahami riwayat-riwayat di dalamnya. Tambah pula Imam At-Tabari ni ada tulis pula kitab sejarah lain, Tarikh Al-Umam wal Muluk, ataupun disebut dengan Tarikh Tabari. Sebab tu kalau kita tengok antara isu yang kita sebut sebagai isu semasa lah, yang berlega sekarang ni, ialah ada sebahagian orang ahli akademik ni cuba nak justify, mengatakan Nabi Ibrahim ni, isteri ketiga dia yang dinamakan dengan Qanturah ataupun Keturah ni, berasal daripada wilayah timur. Bahkan kalau kita tengok ahli akademik yang buat ni pun daripada ahli akademik di universiti yang awam lah, universiti yang dikenali. Ada profesor lagi, full prof lagi. Dah ditegur, dah dibuat bermacam-macam verification dan klasifikasi tu dah dibuat balik, dah dibuat penerangan pun, tapi masih berdegil. Bahkan ada video-video dia baca riwayat pada Tabari tu, dan juga riwayat daripada sebahagian kitab-kitab sejarah, nampak dia tak faham metodologi tu. Ya, kita hormatilah dia, bidang dia lah, dia profesor di bidang dia, tapi anda tak pandai di bidang lain. Itu nak sebut. Jadi kena hormati juga bidang orang. Sebab apa yang dia cuba untuk verify tu ialah dia berhadapan dengan riwayat-riwayat yang ganjil, pelik. Tambah pula ada orang dedahkan dia punya kajian tu ambil pada Wikipedia saja. Jadi orang-orang dalam akademik ni dia tahulah apa sebenarnya kayu ukur kalau satu kajian tu kita pakai Wikipedia ni kira lekeh betul lah. Tak padan lah dengan dia punya position dia tu. Dan juga dia ambil daripada kuliah-kuliah yang tak jelas. Cuma nak katanya, kita jangan melakukan penerusan sifat ahli kitab dulu, cendekiawan dulu, iaitu menarik riwayat-riwayat ni. Sebab kalau tengok Bani Israel, dia orang punya usaha ialah untuk angkat Bani Israel tu, cendekiawan dia orang ni yang duk promote Qaturah apa-apa semua ni, sebab nak buat satu touch, titik sentuh antara orang dulu dengan keistimewaan bangsa Melayu ni. Macam nak katanya bangsa Melayu ni ada kedudukan yang terlalu tinggi lah dengan adanya riwayat tu. Tak dinafikan, memang ada riwayat mengatakan Qanturah itu isteri Nabi Ibrahim, yang tak masyhur, tak disebut dalam Quran. Tapi nak justify dia tu berasal daripada Natrang di Champa, di Kemboja. Lepas pada tu nak buat usaha itu ini ni. Yang ni dia perlukan kajian yang sangat mendalam. Tak boleh cakap atas angin macam tu ya. Tapi saya tengok antara kelebihan yang menyebabkan orang still lagi nak dengar dia, apa dia?
Kelebihan dia ialah dia ada confidence yang tinggi waktu dia bercakap. Ini side positif dia. Dia ada orang kajian dia hebat tapi waktu dia bercakap dia gagap, orang nampak tak yakin. Orang rasa macam betul ke dia ni kaji. Tapi ada orang dia mengarut tapi dia confidence tinggi. Dengan confidence yang tinggi itulah akhirnya masyarakat yang tak berapa tahu ni nampak mengukur daripada confidence saja. Sebab tu pengucapan awam ni untuk orang yang ada kekuatan hujah, bagi saya lah dia ada unsur yang agak penting. Kalau dia ni orang yang kaji betul, orang yang memang amanah dengan ilmu apa semua, dia kena ada juga sikit ilmu nak bercakap depan orang ni, supaya dia dapat membawa hujah tu, dia dapat pentaskan hujah tu di tempat yang betul. Yang ni kena banyak berdoa seperti mana doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusan aku, uraikanlah belitan di lidahku sehingga orang faham perkataan aku. Doa ni. Sebab tu ada orang dijadikan doa ni amalan dia sebelum dia naik bercakap, sebelum dia berucap. Walaupun Nabi Musa dia baca doa ni ialah kerana dia nak sampaikan perkataan tu depan Firaun, kerana sebahagian riwayat kata Nabi Musa ni dia fasih dengan bahasa lain, jadi dia terbawa-bawa logat yang orang tak biasa, masyarakat tak biasa. Jadi dia perlukan orang kata apa, bantuan daripada Tuhan untuk dia boleh bercakap dengan orang mudah faham. Sebab dia ni dibesarkan di istana Firaun. Waktu dia bercakap dengan Bani Israel ni, orang-orang Bani Israel ni tak berapa faham bahasa istana yang digunakan oleh Firaun ni. Jadi Nabi Musa ni dia terbiasa dengan bahasa tu, dia bercakap dengan Bani Israel dengan macam tu. Dan bila mana dia merantau banyak apa semua ni, dia memberi kesan pada percakapan dia. Okey. Cuma nak sebutnya ialah riwayat-riwayat Israiliyat ni dia ada matlamat dia yang tersendiri. Okey, kita tengok. Dalam buku kita ni ada 11 riwayat Israiliyat yang dia bawa contoh-contoh palsu. Tapi kita baca dulu muka surat 118 tu. Israiliyat adalah kata yang dinisbahkan kepada Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub ni ayah pada Nabi Yusuf. Maka Israiliyat adalah cerita-cerita orang Yahudi, bersumber daripada ahli kitab yang masuk ke dalam tafsir Al-Quran, baik berkaitan dengan agama atau budaya mereka atau tidak, yang diriwayatkan melalui kaedah mereka. Maknanya cendekiawan-cendekiawan Yahudi lah yang meletakkan metodologi dia orang untuk menyampaikan cerita tu. Bukan ada standard daripada mana yang digunakan. Sedangkan lebih terperinci lagi, Israiliyat adalah semua cerita lama yang masuk ke dalam tafsir bersumberkan daripada orang Yahudi, Nasrani atau selain keduanya. Maknanya semua cerita-cerita yang dinisbahkan kepada cendekiawan Yahudi dan Nasrani ni, rabai dan juga pendeta-pendeta, padri-padri Kristian ni, mereka akan bawa semua. Orang Yahudi mempunyai pengetahuan keagamaan yang bersumberkan daripada Taurat, sedangkan orang Nasrani mempunyai pengetahuan keagamaan yang bersumberkan daripada Injil. Maknanya bila mana kita sebut Israiliyat ni, kita akan nampak dan tahu bahawasanya ianya compile sekali Yahudi dan juga Kristian. Secara umumnya cerita-cerita Israiliyat terbahagi pada 3 bentuk. Yang pertama, cerita yang telah kita ketahui terbukti kebenarannya bersumberkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nukilan yang benar dan tidak ada keraguan padanya. Contoh cerita tentang sahabat Nabi Musa alaihi salam yang bernama Khadir ataupun Khidir. Yang ni betul lah, sebab Quran pun dah buat penjelasan. Itu kategori pertama, cerita Israiliyat yang memang betul, yang Quran sendiri sempurnakan cerita dia. Yang kedua, cerita-cerita yang telah kita ketahui kebohongannya, iaitu yang bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan akal. Cerita-cerita ini ditolak periwayatannya, seperti beberapa rekaan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang semisalnya yang mereka ceritakan dalam kitab Taurat. Antara nabi-nabi yang paling banyak disandarkan pada mereka cerita-cerita Israiliyat yang tak jelas ni ialah Nabi Yusuf, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. 3 orang ni. Sebab cerita-cerita dia orang ni menarik.
untuk dibuat penambahan dan juga untuk dibuat huraian-huraian yang kalau kita buat pun, kalau Yahudi itu buat pun, dia tak nampak jelas sangat penipuannya. Yang ketiga, cerita-cerita yang tidak termasuk dalam bentuk pertama dan tidak juga bentuk kedua. Cerita-cerita itu dibiarkan, tidak ditolak dan tidak pula diterima, tidak dipercayai dan tidak pula didustakan, serta boleh kita ceritakan dan juga boleh tidak. Ini ialah cerita yang kita kira yang tak tahu nak letak di mana. Bila mana dia sebut boleh nak cerita, tak boleh nak cerita, tak dipercayai, tak ditolak apa semua, maknanya cerita ni tak perlu untuk diberi perhatian lah. Tapi dengan sebab orang yang meriwayatkan ni ataupun cendekiawan yang meriwayatkan ni sifatnya ialah suka bercerita, memang antara elemen yang ada pada ahli agama Yahudi Kristian, bukan setakat Yahudi Kristian pun, hatta orang Islam pun sendiri, orang agama ni ataupun ahli agama yang menyampaikan ilmu ni, kebiasaannya mereka juga ada sikap ataupun ada tabiat suka bercerita. Dan akhirnya tabiat itu bila mana tak dikawal, dia akan menyebabkan banyaknya keluar cerita-cerita yang kadang-kadang tak penting pun untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi dia akan menyebabkan lambatkan cerita. 11 contoh Israiliyat dan kisah palsu. Kisah-kisah ini dipetik daripada kitab Al-Israiliyat wal Mawdu'at oleh Syekh Dr. Abu Syahbah dan Syekh Dr. Husain Al-Zahabi dan kitab-kitab lain yang terpilih. Maknanya dia compile daripada banyak kitab-kitab yang menghimpunkan riwayat-riwayat Israiliyat ni. Yang pertama, balasan kerana makan buah khuldi, kisah rekaan terhadap Nabi Adam AS dan Hawa. Cerita tentang Nabi Adam dan isteri dia Hawa melanggar arahan Tuhan dengan makan buah yang terlarang, iaitu buah daripada pohon khuldi itu. Pertama, Quran tak pernah sebutkan nama sebenar bagi pokok itu, hanya sebut pokok. Kerana apa yang keluar nama khuldi itu? Khuldi itu maksudnya ialah kekal selama-lamanya. Sebab ada dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala cerita tentang tipu daya iblis ketika mana dia menggoda Adam, ialah dengan memberikan keyakinan pada Nabi Adam, makan pohon ini, buah pada pohon ini, mengekalkan status dia sebagai penduduk syurga selama-lamanya, tak dihantar ke bumi. Jadi iblis kata, kalau kamu makan, kamu akan khuld, kamu akan kekal sini. Sebab tu mungkin dipanggil dengan pokok ataupun buah itu dengan buah khuldi ataupun pokok khuldi itu. Mari pada perkataan khuld yang bermaksud kekal. Telah tersebar dalam kalangan masyarakat bahawa nama pokok yang disebut pada kisah ini adalah pohon khuldi. Dikatakan bahawa sebaik sahaja Nabi Adam memakan buah itu, ia tersekat di kerongkong baginda, lalu dinamakan khuldi. Ini riwayat Israiliyat. Tersekat di kerongkong ni, di batang leher ni, sebahagian riwayat yang lagi seronok, yang menahan itu ialah malaikat. Sebab itulah kekalnya halkum bagi orang lelaki sekarang. Itu cerita dia. Yang orang Mak Saleh panggil apa? Adam apple. Halkum ni. Adanya halkum. Kerana kesan buah yang tak sempat telan. Jadi semua orang lelaki duk ada benda tu. Itu ialah cerita-cerita seronok yang selalu disandarkan. Kemudian dia kata apa lagi? Manakala Hawa pula memakannya dan tersekat di dada, pun ditahan malaikat. Tu yang jadi ada payudara tu. Maaf saya sebut benda tu. Ini semua cerita-cerita yang memang terkenal dalam kalangan riwayat Israiliyat. Bahkan dicerita pun oleh sebahagian penceramah-penceramah di tempat kita pun. Sebab apa diceritakan? Kerana tak tahu metodologi asal riwayat tu ada dalam kitab tafsir. Tafsir Ibn Katsir dia sebut, At-Tabari pun dia sebut, Qurtubi pun dia sebut. Tapi dia orang sebut, bukan dia orang kata dia orang setuju, tapi dia orang nak sebut inilah contoh-contoh jenayah akademik yang dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan ataupun orang cerdik pandai daripada kalangan
ahli kitab ni. Okay. Kisah ini palsu dan tidak ada asal usulnya daripada Al-Quran maupun hadis yang sahih. Maka yang benar adalah kita berserah kepada Allah Azza wa Jal, apakah nama pokok itu maupun kegunaannya. Tak disebut. Termasuklah adanya orang lelaki halkum dan adanya orang perempuan tu payudara. Pun bukan kerana cerita ni. Firman Allah Ta'ala surah Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati pokok ini. Itu sahaja. Fatakuna minadh zalimin. Maka jadilah kamu orang yang zalim. Zalim dengan makna orang yang melanggar perintah Tuhan. Sebab meletakkan diri pada tempat tak sepatutnya. Sepatutnya kita kena patuh perintah Tuhan. Tapi kita tak patuh, kita masuk kategori zalim. Okay. Kisah yang kedua, Nabi Adam AS disingkirkan dari syurga kerana dihasut oleh Hawa. Ini nak merendahkan pasangan Nabi Adam, dalam masa yang sama nak merendahkan orang perempuan juga. Masyhur dalam kalangan masyarakat bahawa Hawa yang menghasut Nabi Adam untuk memakan buah daripada pohon syurga. Maka ini tidaklah benar sama sekali. Yang menghasut mereka berdua adalah syaitan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Baqarah ayat 36 dan surah Al-A'raf ayat yang ke-22. Sebab memang dalam Bible khususnya, mereka cuba menggambarkan yang teruk dalam cerita Nabi Adam dengan Hawa ni ialah Hawa ataupun Eve lah istilah yang dia orang guna. Maknanya nak tunjuknya punca kepada berlakunya pelanggaran itu ialah keinginan isteri Nabi Adam yang membuat-buat untuk makan benda tu, untuk makan buah itu. Sedangkan dalam Al-Quran sebut surah Baqarah ayat 36, fa'azallahumash syaitan, digelincirkan mereka berdua oleh syaitan anha, sehingga mereka melanggarnya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, mereka melanggar arahan Tuhan, lalu mereka dikeluarkan berdua-dua oleh Allah Azza wa Jal terhadap nikmat yang telah mereka rasai itu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, yang bermaksud turunlah kamu sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kamu itu muka bumi yang menjadi tempat kediaman serta mendapat kesenangan sampailah pada satu waktu, iaitu kematian. Tergelincirnya Nabi Adam memakan pohon yang terlarang, itulah menjadi sebab ianya dihantar ke bumi. Tapi bukanlah ceritanya makannya Nabi Adam itu kerana bisikan ataupun hasutan pujukan daripada isteri. Tapi ianya datang daripada syaitan sendiri yang menggoda mereka secara serentak bersama-sama. Jadi tak ada isu untuk memenangkan jantina ni, merendahkan jantina ni. Kalau dalam surah Al-A'raf ayat 22 dia lagi jelas. Tuhan sebut fadallahuma bighurur, dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangannya dengan tipu dayanya. Fadallahuma bighurur, digoda, ditipu. Dallahuma ni maksudnya digoda dengan cara yang lembut, dengan cara yang orang kata apa, melemahkan hati. Bighurur maknanya dengan janji-janji palsu. Ghurur tu mari daripada perkataan gharar yang bermaksud palsu, tak jelas. Tapi manusia ni dia memang lemah pada benda-benda seperti itu. Dijanji-janji dengan sesuatu, diberi harapan, maka satu orang tu dia mudah tergelincir. Falamma zaqash syajarata, ketika mana kedua-dua ini merasai buah daripada pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, tersingkaplah mereka berdua itu kemaluan mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka masing-masing mulai menutup diri mereka daripada aurat yang terdedah tu dengan daun-daun dalam pokok-pokok yang ada dalam syurga tu. Wa nadahuma rabbuhuma, lalu Tuhan berseru kepada mereka berdua, alam anhakuma an tilkumasy syajarah,
Bukankah aku pernah melarang kamu daripada mendekati pokok ini? Wa aqul lakuma, dan aku pun pernah kata pada kamu berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Syaitan bagi kamu berdua itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ada orang dia timbulkan persoalan. Sebenarnya yang menggoda Nabi Adam ni syaitan ke iblis? Sebab dalam ayat-ayat ni sebut syaitan, tak sebut iblis. Tapi kita dengar iblis lah. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia ada sebut dalam mukhtasar dia terhadap tafsir Ibn Kathir dan mukhtasar dia terhadap tafsir At-Tabari. Dia kata dalam cerita Nabi Adam, bila mana Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat yang menceritakan yang menghasut Nabi Adam itu dengan nama iblis, dengan nama syaitan. Kenapa tak guna nama iblis? Kerana Allah Ta'ala nak cerita tentang iblis tu nama dia, syaitan tu ialah kelakuan dia. Sebab syaitan itu ialah perbuatan dia. Syaitan ni maksud dia ialah penghalang, penipu, pemujuk rayu, pemalsu. Itu ialah fi'il dia. Iblis itu juga daripada nama asal dia. Nama asal dia ialah iblis. Sebahagian para ulama kata iblis tu, dia dapat nama iblis tu kerana dia berputus asa. Iblis tu mari pada perkataan yang bermaksud berputus asa. Sebab waktu Tuhan suruh dia sujud pada Adam, dia tak nak sujud, dia berdegil, berkeras. Bila mana Tuhan bagi peluang, dia malah ambil peluang tu. Dia lebih rela untuk menjadi pihak yang terkutuk. Waktu tu dia diberikan nama iblis. Tapi dalam masa yang sama, dia pun ada sikap kesyaitanan dia tu. Jadi yang buat kerja ni lah iblis, dengan sifat syaitan yang ada pada dirinya. Dan konco-konco dia ni dipanggil dengan syaitan. Jin yang jahat, manusia yang jahat pun termasuk dalam tentera-tentera iblis yang dipanggil dengan syaitan juga. Yang ketiga, nama Nabi Adam AS Habil dan Qabil. Penamaan ini tidak sampai kepada mencemarkan agama. Dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih tidak pernah menerangkan dengan lebih lanjut mengenai siapakah nama kedua anak itu. Namun nama yang masyhur dalam kalangan kita ialah Habil dan Qabil mengikut kitab-kitab tafsir. Riwayat ni memang datang daripada Israiliyat lah. Allah Subhanahu Wa Taala hanya hendak menceritakan pengajaran kisah ini tentang kedengkian dan dendam kesumat sesama manusia yang telah terjadi sejak dahulu kala lagi. Maknanya Allah Ta'ala dia bukan nak suruh kita tahu nama dia, apatah lagi mencari kuburnya. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang mendakwa kubur bagi anak Nabi Adam ni, Habil dan Qabil ni, berada di India. Dia duduk border di antara India dan Bangladesh ke Sri Lanka, saya tak pasti. Tapi dia punya tempat tu tak jauh lah daripada satu bukit di Bangladesh kot, ataupun di Sri Lanka yang dipanggil dengan Bukit Adam, yang dikatakan ada tapak kaki Nabi Adam situ. Bagi orang Islam lah. Bagi orang Buddha, dia percaya itu tapak kaki Buddha dia. Tapi ini semua dakwaan Israiliyat. Kubur tu panjang. Kubur tu panjang. Dan kubur ini ataupun tempat ini pernah disiarkan oleh satu rancangan yang terkenal bagi orang Malaysia ni zaman berzaman, Jejak Rasul. Jejak Rasul ni bagus cerita dia, tapi kadang-kadang dia tiada orang kata apa, pembimbing yang boleh menerangkan dengan lebih tepat. Cerita ni kita boleh terima ataupun tidak. Tempat ni kita boleh justify betul ataupun tidak. Yang menyebabkan orang yang tengok, dia akan rasa benda tu betul. Sebab memang yang siri-siri yang lama-lama dulu, tahun 90-an apa-apa semua ni, dia pergilah ke India tu. Kubur Nabi Adam yang panjang tu, kubur anak Nabi Adam yang panjang tu, termasuklah kubur Hawa di Jeddah apa-apa semua ni pun dijadikan sebagai tempat penggambaran. Dan yang latest ialah pokok yang dikatakan Nabi Muhammad bersandar di Jordan waktu perjalanan nak pergi ke Syam
Nabi berhenti situ, Nabi bersandar di situ. Di satu tempat nama dia Buq'awiyah. Buq'awiyah ni dalam Mafra' lagi kalau ikut. Mafra' ni tempat saya belajar dululah. Pokok ni dia satu-satu je duduk tengah padang pasir tu. Tapi nak katanya waktu tahun 80-an, 90-an, awal 2000, jejak Rasul tak pernah pergi buat rekod pun dekat pokok tu. Dia baru lagi ni baru lah sekitar 2016, 17. Bila mana tempat tu mulai diziarahi dan dilawati. Kalau kita tengok dalam video-video yang orang pergi ambil pokok yang dikatakan Nabi sandar situ tu, asal tempat nak masuk dia tak ada jalan yang berturak elok. Jalan dia jalan tanah merah, jalan berbatu. Sehinggalah Raja Jordan yang pergi ziarah situ, baru dia buat jalan elok. Dan ramailah orang pergi ni. Ada orang menjaga apa semua. Ada digazetkan sebagai tempat bersejarah lah. Dan ada pengkaji daripada negara barat yang cuba untuk mengkaji usia pokok itu melalui ukur lilit pokok. Bila mana dibuat pengkaji itu daripada Perancis lah. Bila mana dia buat ukur lilit pokok tu, ukur lilit pokok tu menunjukkan ianya berusia 450 tahun baru. Kalau kata pokok tu Nabi pernah bersandar, dia mesti berusia 1500 ataupun lebih lagi. Jadi dakwaan tu bercanggah dengan apa yang orang percaya. Maknanya pokok cengal yang duduk dekat Ulu Dungu tu lagi tua berbanding pokok tu. Kan ada di Malaysia kita ni pokok cengal yang duduk di Ulu Dungu lah, dalam hutan tu, yang tu 600 tahun dari segi ukur lilit dia. Yang tu lagi tua, yang tinggi, yang orang pergi ambil madu tualang apa semua kawasan-kawasan tu lah. Okay. Yang tu lagi tua. Tapi dengan sebab dia duduk tempat kita, tak boleh buat cerita lah Nabi bersandar situ. Yang tu boleh buat cerita Nabi bersandar. Sebab pokoknya renek elok. Dan dia macam waktu musim panas ni, dia akan, daun dia lebat. Dan kita memang akan teduh duduk di bawah tu. Dia cuma ada satu je pokok tu. Tengah padang pasir yang luas tu, satu je pokok tu. Waktu musim sejuk, dia akan gugur habis lah. Dan orang yang lebih obses lagi terhadap benda-benda macam ni, dia cuba tengok bentuk pokok tu. Dia kata bentuk pokok ni pun dah macam orang sujud. Dia punya obses je tu. Sebab memang dengan daun yang rendang tu apa semua, daun yang lebat tu, nampak macam dia rimbunan yang teduh. Saya tak pernah sampai situ sebab tak sempat nak pergi. Ada orang yang pernah pergi apa semua. Memang dari segi tempat tu kita tengok macam pelik lah, sebab dia satu je pokok ada situ. Waktu tu sekitar tu semuanya tak ada pokok apa, melainkan semuanya padang pasir. Okay. Ini juga antara cerita-cerita yang orang kata apa yang masyhur di kalangan masyarakat. Okay. Cuma nak katanya nama anak Nabi Adam apa semua ni memang tak disebut dalam Al-Quran. Kita tengok muka surat 122 bila mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Ulama tafsir sebut, kalau disebut dengan perkataan watlu tu maksudnya bacakan, iaitu detailkan cerita tu kepada umat kamu, kepada para sahabat dan kepada kita. Maknanya Tuhan nak suruh kita tengok konten yang paling mustahak dan utama daripada cerita anak Adam ini ialah besar dan bahayanya kesan dengki yang tersemat dalam hati satu orang. Sebab tindakan yang ditunjukkan oleh anak Nabi Adam ni, waktu dia dengki, dia hasad, dia ada usaha ingin menyakiti saudara dia. Ini dia panggil hasad. Hasad yang buruk. Dalam ayat lain Tuhan sebut tentang ada satu lagi jenis dengki ni, dia tidak menyakiti, bahkan dia menyantuni pihak yang dia dengki tu. Yang ni dia sebut dengan ghil. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara doa orang-orang yang beriman, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi dua-dua ni tak nak ada. Dengki yang menyebabkan kita menyakiti orang, dengki yang kita menyantuni orang tapi berusaha untuk menjatuhkan orang tu. Jadi cerita yang utama untuk cerita anak Nabi Adam ni, buanglah sifat dengki.
bukan mencari siapakah nama sebenar bagi anak Nabi Adam tu. Okay. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan tengok lagi beberapa ayat yang lain, sebab dalam part ni dia agak banyak sikit. Okay. Cuma untuk hari ni kita berpada dengan ayat tu saja dulu, surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Untuk kali yang akan datang kita akan sambung muka surat 122 tu, ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-28 hingga 30 daripada surah Al-Maidah. Cuma untuk pagi ni kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.